Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesejahteraan rakyat. Hari ini saya Ismi Rakyat ke udara di medium Facebook dan juga di medium TikTok. Kepada rakan-rakan di TikTok, saya dah beberapa hari tidak live di TikTok sebab saya berada di kampung. Biasalah saudara, bila di kampung kita hanya bawa satu HP saja. Kalau di rumah ada dua HP. Sebab di rumah kita ada internet. Di kampung kita hanya bergantung kepada SIM card saja. Jadi sebab tu saya hanya buat live di Facebook. Alasan saya sebab saya ada satu HP saja. Kayu Amri, waalaikumsalam. Ina Putri, waalaikumsalam. Adri Ramli, waalaikumsalam. Rakan-rakan di TikTok juga, waalaikumsalam. Cuaca di Lumut, Perak, Darussalam, cuacanya mendung dan hujan. Tapi alhamdulillah di kawasan kami belum ada kebanjiran lagi. Dan kita begitu simpati, empati apa yang berlaku di Pantai Timur, terutama rakan-rakan kita di Terengganu yang sedang diuji, dicabar dengan masalah banjir yang begitu dahsyat dan teruk. Dan kita semua juga tahu wujud satu isu yang mana dikatakan bahawa Menteri Besar Terengganu tak berada di Terengganu dan dikatakan berada di luar negara atas urusan percutian. Benar atau tidak itu wallahu alam, tapi dari laporan media yang kita dapati beliau memang tidak berada di Terengganu. Itu satu bukti yang jelas bahawa wujud kesenjangan antara kerajaan negeri dan rakyat Terengganu itu sendiri. Di bagaimana hari ini kita rakyat, bila pemimpin yang kita undi, pemimpin yang kita angkat sebagai menteri yang sepatutnya menguruskan kesejahteraan rakyat, dalam keadaan hari ini kita tahu wujud bencana banjir yang begitu dahsyat di Terengganu. Di situ ternampak wujud kesenjangan antara menteri dan juga rakyat. Dan perkara ini berarti tak baik, saudara. Tak baik. Berarti tak baik. Bermakna kalau dahulunya, saudara, mereka ini Perikatan Nasional bercakap soal banjir. Tidak boleh membubarkan parlimen atas alasan banjir. Menolak untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri mereka juga atas alasan banjir. Kononnya kalau diadakan pilihan raya, sukar untuk mentata kelola di peti undi, lebih kurang lagu tu, tuan-tuan. Tapi hari ini bila berlaku bencana banjir, di mana Menteri Besar Terengganu itu? Di mana? Di luar negara. Dan alhamdulillah nasib baik ada pemimpin kerajaan perpaduan. Contohnya timbalan Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Dr. Zahid Hamidi, yang tidak meninggalkan negara, malah turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang sedang diuji dengan banjir yang besar. Nampak tuan-tuan? Tapi mana Menteri Besar Terengganu yang dulunya enggan membubarkan DUN beralasan kata banjir? Mana dia? Dia tak ada. Nampak tak? Jadi itu juga bukti yang jelas bahawa Perikatan Nasional ini cakapnya tak serupa bikin. Ngomong lebih, tuan-tuan. Cakap tak serupa bikin, orang kata.
sembang lebih atau ngomong lebih, tuan-tuan. Bila rakyat dilanda bencana, dia tidak ada di kawasan. Dia dikatakan boleh pergi bercuti di luar negara. Kau fikirkan benda ni, tuan-tuan. Pelik kan? Dan itu juga pertanda yang jelas bahawa kemungkinan besar di pilihan raya negeri Terengganu yang akan datang, rakyat Terengganu mesti menolak Perikatan Nasional yang boleh kita anggap sebagai tidak bertanggungjawab. Berbeza dengan kerajaan perpaduan, kerajaan penyatuan. Walaupun tidak ada satu kerusi pun dimenangi oleh parti-parti kerajaan perpaduan di negeri Terengganu, UMNO kalah semua parlimen. PKR dan juga lain-lain kalah di semua parlimen. Parlimen di Terengganu dimenangi oleh Perikatan Nasional. Tapi tuan-tuan tengok hari ini, ketika rakyat dilanda musibah banjir, yang turun membantu, yang turun berusaha menyelesaikan masalah rakyat, menguruskan tata kelola rakyat, ternampak parti-parti kerajaan perpaduan. Nampak tak? Maknanya hari ini Perikatan Nasional hanya mahukan undi rakyat. Tapi mereka gagal untuk menjalankan tanggungjawab kepada kebajikan rakyat jelata. Nampak, tuan-tuan? Mana wujud kesenjangan antara Perikatan Nasional dengan rakyat. Kesenjangan maksudnya jurang, tuan-tuan. Kena pakai banyak bahasa kesenjangan. Sebab Menteri kita suka sebut kesenjangan. Jadi saya pun dah belajar sebut kesenjangan. Kesenjangan berarti jurang antara Perikatan Nasional dengan rakyat. Yang mewujudkan jurang mereka dengan rakyat adalah mereka sendiri. Itu tandanya mereka tidak menghormati rakyat. Kalau mereka menghormati rakyat, mereka tidak akan sama sekali mewujudkan kesenjangan mereka dengan rakyat. Perbuatan mereka ini juga bertanda yang jelas, berarti kita rakyat harus menumbangkan mereka di pilihan raya negeri yang akan datang. Boleh, tuan-tuan? Boleh, tuan-tuan? Ya, Mak Fauzi bin Isyak yang turun bekas YB dari BN. Tuan, puan, saudara-saudara, kita dah berulang-ulang kali menjelaskan bahawa UMNO adalah parti khidmat, parti yang tidak wujud kesenjangan antara pemimpin dengan rakyat. Maksudnya parti yang tak ada jurang antara rakyat. Menang atau kalah itu soal lain, saudara. Menang atau kalah di peti undi itu keputusan rakyat, dan itu bukan halangan untuk kita berbakti kepada rakyat. Contohnya seperti yang berlaku di Terengganu. Walaupun tak ada seorang pun wakil rakyat Parlimen UMNO, tapi kepimpinan UMNO turun padang seumpama merekalah yang menang di pilihan raya yang lalu. Okey, tuan-tuan? Tak apa, tuan-tuan, tuan nilai sendiri. Kita nak menggamit kenangan. Dulu pernah juga berlaku banjir besar. Ketika itu bapa Perdana Menteri yang ke-6, Datuk Seri Najib Razak, berada di Amerika Syarikat, sedang berurusan melibatkan kerajaan dan kerajaan bersama orang yang paling berkuasa di dunia pada waktu itu, Mr. Barack Obama, mantan Presiden Amerika Syarikat. Tapi sebaik sahaja beliau mendapat berita berlakunya banjir di dalam negara, beliau meninggalkan orang yang paling berkuasa di dunia dan balik untuk bersama dengan rakyat yang
sedang menghadapi musibah banjir pada waktu itu. Jelas, itu perbezaan kualitas antara kepimpinan UMNO dengan kepimpinan Perikatan Nasional. Itu perbezaan dia. Tuan-tuan. Dah tak apa. Kita sama-sama tengok, kita yakin rakyat dah nampak jelas perangai Perikatan Nasional. Kita percaya rakyat boleh buat keputusan yang lebih baik di pilihan raya negeri yang akan datang. Kita kembalikan sokongan kepada UMNO. Kita wujudkan penyatuan ataupun perpaduan. Kita hapuskan politik perkauman, politik yang resis ekstrim, dan juga kita mesti menolak politik yang memecahkan perpaduan. Boleh tuan? Okey tuan. Dah baru belajar nak cakap macam ni sikit kan. Okey tuan. Ena Putri, Waalaikumsalam, salam Pantai Timur. Terima kasih tuan. Tak apa tuan. Hari ni semua rakyat Malaysia lihat dah sendiri siapa yang turun padang membantu rakyat yang sedang menghadapi musibah banjir atau apa-apa kecelakaan. Contoh Perikatan Nasional, apa yang mereka tak kata kepada Zahid Hamidi. Macam-macam mereka kata kepada Zahid Hamidi. Tapi bila berlaku musibah bencana kepada rakyat, Dr. Zahid Hamidi tidak meninggalkan negara. Malah beliau hadir untuk melihat sendiri, menguruskan tata kelola di kawasan banjir, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah penduduk-penduduk yang menjadi mangsa kepada bencana alam banjir. Nampak? Kalau kata parti-parti kerajaan perpaduan ni nak bermain politik dendam. Oh, kamu tak sokong aku, jadi aku tak perlu sokong kamu, aku tak perlu tolong kamu ketika kamu berada dalam keadaan yang susah. Itu politik dendam. Itu politik dendam. Tapi kita tak akan sama sekali bermain politik dendam. Kita tak ambil kira orang undi kita ke, tak undi kita ke. Kita tetap akan bantu jika mereka berada dalam kesusahan. Mana bukan satu alasan untuk tidak membantu hanya kerana parlimen ni dibenangi oleh parti lawan. Jadi kita tak perlu nak turun bantu masyarakat di kawasan tersebut. Biar masyarakat kawasan tersebut mencari ahli parlimen yang menang. Kita tak bersifat macam tu. Betul tak? Dari dulu lagi saudara. Dari dulu lagi. Dan itu antara sebab saya menyertai parti UMNO. Parti UMNO parti khidmat kesejahteraan rakyat atau kebajikan rakyat. Betul? Saya boleh sertai Bersatu, PAS atau mana-mana parti dalam Perikatan Nasional. Tapi saya melihat mereka ini tak mengamalkan amalan politik khidmat. Yang saya nampak contohnya Bersatu, mereka mengamalkan amalan politik khianat. Bukan khidmat, khianat. Dan hari ini pun mereka belum berhenti berpolitik kotor. Maka masih lagi menggunakan hujah-hujah untuk mewujudkan kesenjangan antara kaum dalam negara kita ini. Bermakna mereka ini sebuah kumpulan yang bagi saya berhaluan kiri.
yang anti kepada penyatuan, ataupun orang Malaysia kata anti perpaduan. Apa saja yang kita lakukan untuk mencetak perpaduan, mewujudkan kejernihan dalam politik, tentu akan ditentang mereka habis-habisan. Contohnya baru-baru ini, saudara, bila partai-partai kerajaan mewujudkan Memorandum of Understanding, MOU, untuk merapatkan hubungan antara parti-parti, menghapuskan kesenjangan antara parti-parti, supaya kerajaan mampu memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat. Perkara yang sedemikian rupa pun, tuan-tuan, Ketua Pemuda Parti PAS dari Perikatan Nasional buat laporan polis. Kononnya memorandum tersebut bertentangan dengan undang-undang dan perlembagaan negara. Lah, itu pun salah. Nak menghapuskan kesenjangan antara parti-parti kerajaan pun salah. Untuk melancarkan tata kelola pentadbiran kerajaan pun salah. Cuba tuan fikir, tuan-tuan. Usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Prima Abang Jo GPS, DRS, Antoilok DAP, Mat Sabu PAN, dan yang lain-lain, untuk menghapuskan kesenjangan ataupun jurang perbezaan antara parti-parti dalam kerajaan, pun menjadi satu kesalahan kepada Perikatan Nasional. Dan mereka hari ini, Perikatan Nasional, masih menggunakan helah yang lama, menakut-nakutkan umat Melayu. Kononnya kerajaan yang berdiri hari ini bukan kerajaan perpaduan. Kononnya kerajaan yang berdiri hari ini kerajaan jajaran yang telah dirancang sebelum pilihan raya yang ke-15. Malah mereka menakut-nakutkan orang-orang Melayu. Kononnya kerajaan ini bertulang belakangkan DAP. Padahal secara ilmiah faktanya tak ada mana-mana gabungan yang menang pilihan raya yang ke-15. Jikalau kata Barisan dan Pakatan berpakat awal sebelum pilihan raya ke-15, tentu tak akan berlaku pertembungan antara calon-calon. Kita juga sudah maklum, Pakatan menang 82 kursi. Gabungan yang terbesar menang pilihan raya yang ke-15. Kita juga tahu banyak calon-calon kita tumbang di tangan Pakatan Harapan. Malah Presiden kita, Dr. Zahid Hamidi, juga hampir tumbang di Bagan Datuk berhadapan dengan calon PKR Saudara Samsur Iskandar. Nampak? Bermakna adakah itu bukan bukti bahawa tidak ada sebarang perancangan sebelum pilihan raya yang ke-15? Adakah itu bukan bukti bahawa UMNO benar-benar go solo, no nego? Tidak membuat sebarang pakatan jajaran baru dengan mana-mana gabungan. Dan itu adakah bukan bukti bahawa Dr. Zahid Hamidi berpegang pada prinsip no Anwar, no DAP, no PPBM?
Cuma prinsip itu kita longgarkan selepas pilihan raya ke-15. Kita terpaksa longgarkan prinsip tersebut. Kerana demokrasi, suara kotak undi gagal untuk mewujudkan kerajaan. Tidak ada mana-mana gabungan partai yang berjaya mendapatkan 50% kemenangan dari kerusi-kerusi yang dipertandingkan pada pilihan raya yang ke-15. Semua orang tahu bahawa kita UMNO menjunjung titah dan kasih Seri Paduka Baginda Yang Tan Agung. Kita menolak perbezaan antara kita semata-mata kerana nak menubuhkan kerajaan. Tapi kita di tengah. Kononnya kita ni mementingkan diri. Kononnya kita ini barwa DAP. Hakikat realiti, kalau kita tidak menyertai kerajaan ini, tidak mustahil ketua negara ulul amri kita terpaksa mendaruratkan negara ini. Kerana partai-partai gagal untuk menemui titik persamaan untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan kita juga semua tahu yang terang-terangan menolak kerajaan perpaduan adalah Perikatan Nasional. Mana mereka tidak meletakkan perpaduan sebagai asas utama perjuangan mereka. Mereka meletakkan kepentingan diri mereka, ketamakan mereka, kerakusan mereka untuk berkuasa dalam negara kita. Sebab tu mereka gagal, saudara. Dan hanya sepatutnya mereka diam, bukan terus mencetuskan polemik ke arah perpecahan. Dan mereka tak perlulah nak wujudkan kesenjangan antara kaum dalam negara ini. Menakut-nakutkan rakyat, kononnya kerajaan perpaduan ini kerajaan yang bertulang belakangkan DAP. Okey, tuan-tuan. Hamid Wahab, PN cukup ke kursi jadi kerajaan? Tak cukup. Tapi mereka mau jadi kerajaan. Kerajaan SD. Mereka tidak bersetuju atas nama kerajaan perpaduan. Mereka tak setuju, saudara. Sebab mereka tahu, kalau mereka bersetuju dengan agenda kerajaan perpaduan, tentu mereka kena akur dengan reformasi tata kelola pentadbiran kerajaan. Hari ini kita semua tahu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan bahawa beliau seorang reformis. Yang mana semua projek-projek direct nego dihentikan. Malah projek direct nego zaman Mahayadin Perikatan Nasional akan disemak atau direview semula. Perkara ini memang mencetuskan kemarahan kumpulan Perikatan Nasional. Kenapa mereka nak marah? Contoh, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mohon kepada Taikun Syed Mokhtar untuk menurunkan sebahagian keuntungan itu kepada golongan pesawah yang miskin. Dan kita lihat sendiri bagaimana Perikatan Nasional tidak bersetuju dengan kaedah cara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah Menteri Besar Kedah, Abang Sanusi kita, mencetuskan politik perkauman yang cukup dahsyat. Kononnya Syed Mokhtar itu Melayu, sebab tu Syed Mokhtar kena memberi sebahagian keuntungannya kepada pesawah-pesawah padi. Nampak?
Dan itu juga bukti bahawa Sanusi ini orang yang mau mengekalkan segala dasar-dasar Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kronism. Kan? Ada cerita dia. Kan? Betul tak? Kan? Orang nak buat pentadbiran yang nak membantu kepada golongan yang miskin. Tapi mereka tentang. Mereka tentang. Dan saya tengok modal politik Perikatan Nasional, minta maaf saya beritahu jujur lah, modal mereka bawa politik perkauman yang ekstrim. Banyak hujah-hujah mereka ke arah untuk menakut-nakutkan orang-orang Melayu. Kononnya mereka saja yang Melayu, kita ni bukan Melayu lagi. Dan mereka ni menjadikan kegagalan mereka mengawal DAP suatu masa dulu sebagai hukuman kepada UMNO yang belum lagi terbukti gagal untuk mengawal DAP. Itu cerita dia. Dan mereka terlupa bahawa ketika bersatu bersama dengan PIHIS, kerajaan yang wujud pada waktu itu bukan kerajaan perpaduan, tetapi kerajaan yang ada simple majority atas kemenangan di pilihan raya yang ke-14. Kita juga semua tahu ketika itu sokongan Melayu kepada PIHIS terlampau kecil, yang mana DAP mendominasi kerajaan Pakatan Harapan. Itu dulu. Berbeza hari ini. Hari ini kerajaan yang berdiri bukan kerajaan PIHIS, BN. Bukan, ini kerajaan perpaduan. Dan kita nampak kerajaan yang ada hari ini lebih tersusun. Tidak ada pergaduhan dalaman antara ketua-ketua parti. Nampak keserasian antara Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan juga ketua-ketua parti yang lain. Berbeza ketika kita bersama dengan Perikatan Nasional dulu. Pada waktu itu jelas wujud kesenjangan antara UMNO, Bersatu dan PAS. Sehingga kerajaan Perikatan Nasional tak dapat fokus kepada kebajikan rakyat. Mereka hanya politik-thinking setiap masa. Macam-macam langkah setiap masa. Kerjanya menubuhkan parti tak tentu masa. Sampai berlaku perpecahan yang cukup hebat di kalangan undi orang Melayu, sehingga kita juga gagal untuk menubuhkan kerajaan. Itu jelas. Bermakna hari ini perpecahan undi Melayu di pilihan raya ke-15 berpunca daripada Bersatu. Dulu mereka juga yang mecahkan undi Melayu di pilihan raya ke-14. Pilihan raya ke-15 juga merekalah yang memecahkan undi Melayu. Dan nasib baiklah UMNO tu ada. Kalau UMNO tak menang langsung kursi di pilihan raya ke-15, kita pun tak tahu dah apa akan jadi dengan negara kita. Sebab UMNO ni parti yang menstabilkan keadaan. Okey, tak? Teruskan perkongsian tuan. Terima kasih Tuan Abang Ramzul lah. Biasalah. Terima kasih. Hairul Muhammad, Ismi hang turun Penang roja aku dah selfie dengan hang. Lah ni hang dah label macam artis. Tak ada lah. Sekarang ni saya taklah sekuat dulu. Dulu masa lepas kita kalah pilihan raya ke-14, pada waktu tu saya yang mula-mula bercakap terbuka lah menentang kerajaan Pakatan Harapan, menentang Tun Mahathir, Muhyiddin dan kepimpinan yang lain dalam kerajaan Pakatan Harapan. Pada waktu tu memanglah ramai orang tengok lah, beribu-ribu. Berbeza dengan sekarang lah. Sekarang ni saya pun dah slow lah sikit.
pasal ada ramai orang yang lebih hebat, lebih mantap kan, bersuara daripada saya. Tapi sekurang-kurangnya saya bersyukur kerana usaha yang kita buat live hari-hari itu diikuti oleh pihak yang lain. Kalau dulu saya sorang-sorang je buat live hari-hari, pagi petang malam pada waktu itu. Dan ada juga pihak yang mengatakan pada waktu itu saya dah gila. Dia kata mana ada orang buat live hari-hari, dia kata. Di SME itu seorang yang buat live hari-hari. Itu dulu. Tapi hari alhamdulillah kan, ramai ahli politik yang buat live hari-hari. Malah nama besar juga buat live hari-hari dari berbagai-bagai parti. Alhamdulillah. Maknanya usaha live hari-hari itu sebenarnya ada perkara yang baik dan boleh diterima oleh masyarakat. Kan? Okey tuan-tuan. Jadi walaupun saya dah tak sepopular dulu, saya okey saja. Sebab apa saya okey? Saya bukan nak berlumba. Kan? Kalau kita menganggap bahawa kita ni pemimpin, bila kita menganggap kita ni pemimpin, kita tanam diri kita, aku ni pemimpin contohnya. Bila kita menanam diri kita, aku pemimpin, kita kena berjiwa terbuka. Kan? Jangan takut kepada persaingan. Kan? Pemimpin dia melahirkan pemimpin. Pemimpin ni dia membuka ruang untuk orang lain. Contoh macam itulah. Okey tuan. Fahmi Khairul Anwar, abang jadi kurang view sebab sokong kerajaan PM Semari, ramai lari. Fahmi Khairul Anwar, saya bukan menyokong kerajaan Ismail Sabri sebenarnya. Kalau saya ni menyokong kerajaan Ismail Sabri, saya dah masuk bersatu. Saya dah masuk PAS. Tapi saya tak sertai bersatu, saya tak sertai PAS. Saya cuma nak tahu apa sebenarnya agenda perjuangan Perikatan Nasional. Jadi saya tahulah perjuangan Perikatan Nasional hanya fokus kepada Najib dan Zahid Hamidi saja. Itu saja. Bukan kerana abata, bukan kerana bangsa Melayu dan juga bukan kerana negara. Agenda mereka hanya meliputi untuk berkuasa. Itu saja. Okey tuan-tuan. Saya pula okey saja. Macam sekarang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, saya sokong. Saya rasa beliau lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ni. Dan beliau seorang reformis. Dan beliau yang pertama yang tidak mengambil gaji Perdana Menteri dan juga gaji Menteri Kewangan. Beliau juga berani untuk bertegas kepada jemaah menterinya, yang mana semua jemaah menteri kena memotong gaji sebanyak 20%. Itu cerita dia. Jadi hari ini okey lah. Dan banyak juga usaha-usaha reformasi yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Contohnya, menghentikan projek Direct Nego. Itu satu bukti berlaku reformasi yang menentang projek Direct Nego dihapuskan. Itulah kumpulan yang menolak perubahan dan masih selesa di bawah cara Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan juga cara Mahayadin Yassin. Itu cerita tuan. Politik ni bagi saya tuan-tuan, kawan bukan selama-lamanya kawan, musuh bukan selama-lamanya musuh. Ada orang yang dulu sokong saya kuat,
Lepas tu dia maki saya paling kuat. Ada dulu orang yang paling kuat maki saya, hari ni jadi penyokong saya yang kuat. Itu jelas. Musuh ni merata-rata lah. Yang sakit hati tu pun banyak. Kan? Macam-macam cara lah. Orang nak matikan suara kita ni macam-macam cara lah. Dalam kawan pun ada musuh. Dalam musuh pun ada kawan. Macam tu lebih kurang tuan. Wak Sepu. Sejak kerajaan perpaduan wujud penyokong PHBN di bawah dah abang adik. Okeylah, baguslah. Sebab apa? Kita mestilah menghapuskan kesenjangan antara penyokong-penyokong partai kerajaan. Kalau kita nak ikut resmi Perikatan Nasional, bagaimana kita nak menang pilihan raya negeri nanti? Mana kita dah kena mulakan gerakan undi penyatuan ataupun undi perpaduan. Betul tak? Dia hapuslah kesenjangan. Kesenjangan maksudnya jurang. Jurang antara kita dengan DAP, dengan PKR, dengan PAN, dengan Warisan, dengan GPS, JRS. Kita kena hapuskan jurang tu. Sebab tu sebelum saya sokong MOU tu, MOU partai-partai kerajaan bermaksud menghapuskan kesenjangan atau perbezaan jurang antara parti-parti kerajaan. Jadi kita hari ini kena terbuka, berjiwa besar dan jangan ada syak wasangka. Kita ada syak wasangka pula kan. UMNO ni bahaya ni. PKR ni bahaya ni. PAN ni bahaya ni. DAP ni bahaya. Tak boleh dah. Kalau kita masih ada wujud syak wasangka dalam diri kita, bagaimana kita nak mengalahkan Perikatan Nasional? Macam mana kita kalahkan? Mak Leman, aku mau Tuan Ismi kekal bangkang segala keberjatan dalam mana pihak yang tentang Abata. Itu asas perjuangan lah Mak Leman. Kita ni menyokong kerajaan perpaduan ni pun bersyarat. Syarat dia tidak boleh menyentuh perkara-perkara yang berkaitan perkara 3. Perkara 153. Kedudukan Raja-Raja Melayu. Soal tanah Melayu, etc. Itu asas syarat perjanjian tu. Tidak? Mak Leman. Ramzul Ram, terima kasih kepada kerajaan kerana meneruskan bajet yang lepas. Ialah bajet yang lepas tu, alhamdulillah bajet tu memanglah UMNO yang buat. Bajet tu memang bajet yang terbaik sebenarnya. Contohnya, pemberian wang tunai RM150 ke setiap pelajar tidak mengira had pendapatan. Itu satu transformasi yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional yang diteruskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak lagi lah. Macam-macam lagi. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Hitwing Shah, salam perpaduan daripada Abu Dhabi Ismi. Terima kasih Tuan Shah. Terima kasih. Belako Jack TikTok batu api salah PN. PN ni kita tak salahkan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional yang selalu buat mereka tu bersalah. Mereka cuba menggambarkan bahawa kita ni kejam. Hakikatnya, adakah mana rumah-rumah mantan Perdana Menteri yang polis rebu, sebaik saja Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia? Ada? Kok lah mana-mana rumah mantan Perdana Menteri kena serbu, ada? Tak ada kan? Adakah sebarang pendakwaan terpilih dibuat tergesa-gesa? Dakwa dulu baru siasat. Ada? Tak ada kan? Semua tata kelola berkaitan dengan siasatan diserahkan bulat-bulat kepada pihak berkuasa. Bukan Perdana Menteri atau mana-mana menteri yang
mengarahkan kepada mana-mana pihak berkuasa untuk dakwa dulu, baru siasat. Tak ada kan? Jadi kat situ tuan-tuan, ternilai sendirilah mana lebih baik. Mahathir, Muhyiddin, Anwar, mana lebih baik? Tentu jawapannya Anwar Ibrahim lebih baik. Betul? Lebih baik kan? Berbanding Mahayadin dan juga Mahathir. Dulu Mahathir bila jadi Perdana Menteri, kau pertama dia buat serbu rumah bosku, geledah rumah bosku, kan? Malam puasa, tarawih yang pertama, malam tarawih yang pertama. Betul? Sekarang tak ada kan? Tetapi bukan bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim tu tiada ketegasan, akan tutup mata atas salah guna kuasa, pecah amanah, yang mungkin berlaku ketika era Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Kalau adalah mana-mana pemimpin Perikatan Nasional yang didakwa di mahkamah, kena dakwa lah kalau ada buat perkara-perkara yang menyalahi undang-undang, tuan-tuan. ID Kir Abdul Rahman, ya setuju semi, dasar berjuang rakyat je lah. Dia okey lah saya tengok kan. Saya dulu ni pernah jadi penyokong dia juga. Lepas tu tak sokong dia lagi sebab kita ni sokong UMNO. Saya ni ahli parti, apa saja keputusan parti adalah keputusan saya. Menang atau kalah tu soal nombor 2. Saya tak peduli pun kau tu. Dulu ni Mahathir bergaduh dengan Anwar. Okey. Kita bukan sokong Mahathir, tapi kita sokong UMNO pada waktu tu. Dia cerita dia. Macam juga hari ini, bila UMNO menyertai kerajaan perpaduan, kita okey saja. Kita menyokong keputusan UMNO bersama dengan kerajaan perpaduan. Dulu pun ketika UMNO bersama dengan Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan, kita juga menyokong keputusan UMNO pada waktu itu. Tak ada masalah. Makna politik saya ni mengikut keputusan UMNO. Apa yang menjadi prinsip UMNO, itulah prinsip saya. Itu je. Maknanya tentulah hujah-hujah saya akan berubah-ubah. Sebab saya dalam persatuan, dalam pertubuhan. Segala keputusan pertubuhan adalah keputusan kita. Suara majoriti menang. Waimau keputusan parti kita tu bertentangan dengan prinsip kita, kita tetap kena ikut keputusan parti. Kalau kata kita tak boleh terima keputusan parti, bermakna kita tak boleh jadi ahli parti. Tuan-tuan, yang duk lompat sana sini sebab apa? Sebab dia tak boleh ikut keputusan parti. Dia meletakkan prinsipnya mengatasi prinsip atau keputusan parti. Dia nak parti tu mengikut prinsip dia, kehendak dia, naluri dia. Bukan dia mengikut keputusan suara parti tu. Tuan-tuan. Tapi sekarang bila kata UMNO bersama dengan PKR, saya rasa macam okey lah. Saya rasa kan, rasa macam tak ada lah macam rasa macam UMNO dengan bersatu dulu kan. Bila UMNO bersama PKR ni, kita rasa lain sikit tau. Rasa macam ada keserasian, nampak keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berani menongkah arus melantik Dr. Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Bermakna
Anwar Ibrahim ada keikhlasan dalam soal kerjasama partai-partai kerajaan perpaduan. Dan itu juga bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak diskriminasi kepada mana-mana pihak, termasuk kumpulan yang menjadi kluster mahkamah atas pendakwaan terpilih yang dibuat oleh Bersatu bertujuan untuk melakukan pembunuhan politik. Dan itu juga bukti bahawa Dasai tidak terpengaruh dengan Bersatu. Itu jelas. Dan ke depan hari, kalau wujud pula kluster mahkamah yang baru, apa hujah orang-orang yang hari ini menghina, memaki hamun, membuat berbagai-bagai pertuduhan kepada pemimpin UMNO yang menjadi kluster mahkamah. Apa hujah Haji Hadi akan datang kalau ada mana-mana pemimpin PN didakwa di mahkamah kerana salah guna kuasa, pecah amanah atau sebarang perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Duram macam mana? Dan keberanian Anwar Ibrahim menungkak arus melantik Dr. Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia adalah tindakan yang tepat, tindakan yang meyakinkan ahli-ahli UMNO bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan berperangai macam Mahayadin Yassin. Tidak, itu contoh ada. Okey, dah banyak komen ni. Ya, Ramduram, betul. Dan kerajaan perpaduan ni juga menamatkan konflik perbezaan antara kaum dalam negara kita. Kalau tidak, kita asyik berkrisis saja kan. Orang Melayu tengok Cina, bimbang. Orang Cina tengok Melayu, bimbang. Kan? Tengok India, bimbang. India tengok kita, dia bimbang. Kan? Wujud kesenjangan yang cukup hebat antara kaum dalam negara kita sebelum ni. Kenapa? Kerana politik yang dibawa oleh Mahayadin dan Haji Hadi itu menyebabkan kesenjangan kaum dalam negara kita. Betul? Berbeza hari ni. Kita tengok orang Cina pun seronok, orang Cina tengok kita pun seronok. Kan? Tak takut antara satu sama lain. Tak perlu bimbang apa-apa lagi. Sebab apa? Dalam kerajaan ni ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Asli, ada Sabah, ada Sarawak. Nampak mantap. Bila di atas tu mantap, perpaduan dia mantap. Melayu, Cina, India, Asli, Sabah, Sarawak tu mantap. Di bawah juga akan mantap. Mantap lah. Pasal dia balance. Melayu pun ramai, Cina ramai, India ramai, Asli ramai. Sabah, Sarawak punya wakil pun ramai. Jadi bila di atas tu stabil, di bawah pun stabil. Mana wujudlah perpaduan. Bukan hanya perpaduan di peringkat kerajaan, di perpaduan di peringkat rakyat pun dah wujud hari ini. Dah wujud dah. Okey, tuan. Ya, Ramduram betul. Muhammad Nasir Saman, bro dah sokong PIS ke? Kita boleh. Saya sokong PIS. Parti saya menyertai kerajaan perpaduan bersama dengan PIS, maka saya kena menyokong PIS. Saya mesti menghapuskan kesenjangan antara UMNO dan PIS. Kalau kita nak bawa resmi, zaman Kerajaan Perikatan Nasional, tentu kesudahannya
apa yang terbina hari ini akan jatuh. Kalau kita ni nak menjalankan apa-apa agenda untuk menjatuhkan mana-mana kepimpinan parti lain, bermakna kita juga akan jatuh. Kalau kita ni orang yang bijaksana, bermakna kita belajar daripada apa yang berlaku di zaman Mahayadin Yassin. Bila beliau cuba menjatuhkan kepimpinan parti yang lain, mencampuri urusan parti yang lain, kan? Menyimpan ejen-ejen dalam parti yang lain, akhirnya siapa yang jatuh? Dia sendiri yang jatuh. Dia sendiri yang rebah. Dia sendiri yang kalah. Betul tak? Menang 74 kursi pun tak ada orang berani berkawan dengan dia. Ha? Sebab kalau nak berkawan dengan dia, kena angkat dia sebagai Perdana Menteri. Ha? Kena melutut kepada dia, kena buat MOU dengan dia. Ha? Dia letakkan berbagai-bagai syarat yang kita perlu ikuti. Nampak? Ha. Itu sebab tu tak ada orang yang berani nak menyokong Mahayadin sebagai Perdana Menteri. UMNO sendiri pun tak berani. Parti-parti dalam PHS pun tak berani. Ui, hujan lebat dia. Ya, Cik Mat Muhaini, Waalaikumsalam. Sahabat, teruskan perjuangan. Ya, teruskanlah, tak ada masalah. Saya okey saja, tuan-tuan. Masa UMNO bersama dengan Bersatu Pak, saya pun okey, tak ada masalah. UMNO bersama dengan PHS, Warisan, GPS, JRS, saya okey je, tak ada masalah. Apa saja keputusan parti, saya ikut. Kalau ke timur, ke timur lah. Kalau ke barat, ke barat lah. Kalau ke selatan, selatan lah. Kemana saja saya boleh ikut. Pasal saya sayang parti. Saya tak meletakkan kepentingan diri saya mengatasi parti. Okey. Kami rakyat ulas sikit pembahagian kursi PHBN Kedah, PRN Kedah tak lama lagi. Kami rakyat. Yang tu serahkan kepada ketua-ketua partai kerajaan perpaduan. Serahkan kepada ketua-ketua partai kerajaan perpaduan. Ketua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan ketua kita Dr. Zahid Hamidi. Betul. Diserahkan kepada kebijakan mereka untuk mencari titik persamaan antara kita supaya kita boleh bawa undi perpaduan itu untuk mengalahkan undi Perikatan Nasional. Kena meyakinkan pengundi-pengundi partai perpaduan supaya keluar mengundi tak wujud syak wasangka antara satu sama lain. Macam saya dengan contoh dengan ahli DAP. Saya tak boleh syak wasangka kat dia. Dan dia juga tak boleh syak wasangka kepada saya. Sama juga dengan PKR, saya tak boleh nak syak wasangka dengan ahli PKR. Ahli PKR pun tak perlu nak syak wasangka dengan saya. Dan kita tak perlu bersaing antara kita sama sendiri. Kita perlu bersaing dengan Perikatan Nasional. Musuh kita Perikatan Nasional. Betul. Jadi kita kena fokus. Musuh kita hari ini adalah Perikatan Nasional. Kita juga kena tahu bahawa politik ini kawan tak selama-lamanya kawan, musuh tak selama-lamanya musuh. Hari ini mungkin kita berkawan, mungkin suatu hari kita akan bermusuh. Ini biasa saja. Tapi kita kena ingat hari ini kita berkawan. Bila kita berkawan, kita kena mengeratkan suara rahim kita. Kita kena menggerakkan undi perpaduan untuk kita menang di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Kita tahu? Betul tak? Tuan-tuan, undi perpaduan ni sebenarnya mudah untuk mengalahkan Perikatan Nasional. Dan hari ini yang paling terbeban sebenarnya adalah UMNO.
Kan? Mana UMNO hari ini kena meyakinkan pengundi Melayu agar kembali menyokong kepada UMNO. Bagaimana cara, bagaimana langkah, fikirkan sama-sama. Kan? Saya pun berusaha untuk meyakinkan semula orang-orang Melayu untuk kembali mengundi UMNO di pilihan raya negeri yang akan datang. Maknanya kita nak jadikan UMNO tu kembali dominan mewakili orang Melayu. Hari ini tak ada parti yang dominan mewakili orang Melayu. Tak ada lagi. PN ada 56% undi Melayu. Dekat UMNO ada 33%. Dekat PH ada 11%. Bermakna dalam kerajaan perpaduan ada 44% undi Melayu. Dalam perikatan ada 56 undi Melayu. Mana tak ada mana-mana parti Melayu yang boleh klaim bahawa dia mewakili orang Melayu secara dominan. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah ni? Kita kena yakinkan orang-orang Melayu yang berada dalam Perikatan Nasional untuk kembali bersama dengan kita. Meyakinkan mereka untuk mereka kembali mengundi kita di pilihan raya negeri yang akan datang. Langkah-langkah ke arah itu mesti kita usahakan bermula hari ini. Itu cara yang terbaiklah tuan-tuan. Dan orang Melayu boleh nilai sendiri apa yang berlaku di Terengganu sekarang ni. Bila berlaku bencana alam, rakyat dalam kesusahan, UMNO mesti sampai. UMNO akan sampai. Pimpin UMNO akan turun. Dia kalah pilihan raya di kawasan tersebut pun dia akan turun. Satu kursi pun tak bagi kat dia, dia tetap akan turun. Macam dia yang mewakili kawasan tersebut. Makna situ sebagai bukti bahawa UMNO tu parti yang nak berkhidmat kepada masyarakat. Nak berkhidmat kepada orang Melayu. Nak memperjuangkan nasib orang Melayu. Dan harapan kita ni, orang Melayu yang bersama Perikatan Nasional kembalilah menyokong kepada UMNO. Kesian kepada UMNO. Dia parti khidmat. Dia nak berkhidmat. Kalau dia kalah kawasan tu, dia tetap akan datang berkhidmat di kawasan yang dia kalah tu. Baik kita bagi dia menang. Tuan dan puan, baik kita bagi wakil-wakil UMNO ni menang. Supaya melancarkan lagi usaha pemimpin tersebut untuk berkhidmat di kawasan tersebut. Tuan-tuan, contoh Terengganu tengok sendiri tak ada ahli parlimen UMNO kan. Tapi YBK UMNO tak turun. Yang berhormat kalah pilihan raya tetap turun membantu rakyat dalam kesusahan. Apa kata kita undi UMNO di PRN yang akan datang? Tidak. Tidak. Dan perkara ni sebenarnya satu cabaran yang besar lah kepada kita ni, ahli-ahli UMNO sebenarnya. Dalam soal ni kita tak boleh mengeluh nak salahkan mana-mana pihak. Dalam soal ni kita kena membuktikan kemampuan kita untuk mengembalikan sokongan orang Melayu secara dominan kepada parti kita. Itu cara dia. Kita ada 33, kita nak ambil lagi 56 yang berada dengan Perikatan Nasional. Hanya PH kita jangan kacau. PH tak apa. Okey. Ya, Fairuz Suid, manjung hujan ismi. Ya, hujan. Memang hujan manjung. Hujan rahmat, tuan-tuan. Tapi ada juga hujan ni, kalau dia lebih, dia banjir lah. Macam kawasan saya ni, tepi laut. Tepi laut ni susah nak banjir. Kecuali kalau air pasang, hujan tak berhenti.
memang banjir lah. Tapi sepanjang saya tinggal kat Lumut ni, tak pernah lagi lah berlaku banjir yang besar di kawasan kami. Banjir yang sikit-sikit tu ada lah. Yang paling teruk saya rasa kat Lumut ni zaman kena tsunami. Tu yang paling teruk lah. Saya tinggal tingkat 10 kan, blok Kelamin, Tentera Laut Diraja Malaysia. Tiba-tiba blok tu bergegar tuan-tuan. Bergegar. Benda yang atas meja jatuh. Itu yang paling teruk lah saya rasa lah. Okey tuan-tuan. Terima kasih Mak Sinilan, terima kasih kan. Saya pun nak berhenti dulu ni. InsyaAllah malam ni kalau tak ada arah melintang, kita sambung balik InsyaAllah kan. Nah. Saya dekat TikTok saya Ismi Rakyat, Facebook Ismi Mak Isa. Kat TikTok ni kebiasaannya awal tu memang ramai lah. Facebook saya slow sikit kerana ada sekatan selama 3 bulan. Kena sekat 20 November 2022. Kan, selepas je pilihan raya. Tak apa. Mungkin tak no? Ni apa ni? User 9761088430002. UMNO baru ada APP sekarang ni. Bukan user apa ni? Itu je modal yang kau ada. You nak dapatkan sokongan orang Melayu, you kata UMNO ni baru ada APP. Tapi parti you kan, menteri besar pun tak ada lah menteri. Ketika bencana banjir pun menteri besar tak ada. UMNO yang dikatakan baru ada APP ni sentiasa je ada di mana-mana. Kita setakat nak menggunakan polemik UMNO baru ada APP. Saya rasa di pilihan raya ke di pilihan negeri yang akan datang ni, dia takkan relevan lagi. Takkan relevan lagi. Sebab hari ni pun ramai rakyat dah sedar siapa itu Perikatan Nasional. Ramai yang sebenarnya tersalah pangkah. Dah sedar salah pangkah. Sebab apa? Kita dah. Okey tuan, jumpa lagi malam ni ya. Okey tuan, dulu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan.